Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, kita berjumpa lagi untuk kelas Bahasa Melayu tahun 5 unit 12 jalinan. Hari ini kita akan belajar unit 12 jalinan perpaduan. Tajuk dia panggung perpaduan. Kemahiran yang kita akan belajar hari ini adalah tata bahasa dan muka surat 92. Jadi murid-murid boleh buka buku teks muka surat 92. Dan di halaman 92 murid-murid akan lihat seperti ini. Panggung perpaduan yang kita belajar tata bahasa. Baiklah, semua sudah buka. Okey, baik, kita akan tengok dan kita akan baca dialog perbualan antara Farisha, Irfan, Syufain dengan Rubini. Tentang apa? Okey, kita baca sikit ya. Panggung perpaduan. Farisha mempengerusikan mesyuarat kelab drama. Mesyuarat itu membincangkan persembahan panggung perpaduan sempena sambutan Hari Malaysia. Jadi, empat orang ini sedang berbincang untuk membuat persembahan panggung perpaduan. Jadi, kita akan tengok apa yang dibualkannya. Baiklah. Farisha. Salam sejahtera. Guru besar mencadangkan kita mengadakan persembahan drama khas sempena Hari Malaysia. Kelab kita menyahut cabaran dengan sukarelanya. Irfan, terima kasih kerana berani mencuba. Berkat kerjasama semua, persembahan itu akan menjadi kenyataan. Syufain, sudah menjadi tanggungjawab kita semua untuk menjayakan drama itu kerana aktiviti itu sebahagian daripada objektif perubahan kelab kita. Farisha, sila fikirkan tema dan latar tempat persembahan. Rubini pula, saya fikir bagus juga jikalau kita tonjolkan tema sambutan hari perayaan atau kehidupan masyarakat majmuk di rumah pangsa. Semua cadangan saya catatkan dalam buku tulis saya. Amira, saya sokong cadangan setiausaha. Nanti para pelakonnya mestilah terdiri daripada warga negara Malaysia pelbagai kaum. Farisha, menarik juga jika kita selitkan seorang watak pelakon antarabangsa. Syufain, saya setuju. Dalam bab itu, kita dapat menunjukkan kekaguman pelancong akan keharmonian hidup pelbagai kaum di Malaysia. Farisha, baiklah, kita akan menghantar borang penyataan kepada Rustia. Jadi di sini mereka berbincang untuk membuat persembahan dan Rubini mencadangkan mereka membuat sambutan bertemakan masyarakat majmuk di rumah pangsa. Rumah pangsa ini macam rumah flat lah, rumah pangsa yang bertingkat-tingkat yang ramai orang tu kan. Okey. Dan mereka juga mencadangkan akan diselitkan seorang watak antarabangsa untuk melihat perpaduan dan keharmonian pelbagai kaum. Ini keseluruhan apa yang dibincangkan oleh mereka. Jadi murid-murid perasan tak? Di sini ada warna biru, warna merah. Apa yang diwarnakan dengan biru, apa yang diwarnakan dengan merah. Itu yang ini adalah kita akan belajar hari ini, iaitu kata majmuk. Kata majmuk dia ada dua. Untuk hari ini kita ada majmuk bebas dan majmuk mantap. Untuk pemahaman murid-murid, okey, kita tengok di munshi cilik. Kita besarkan sikit. Okey. Kata majmuk bebas ialah dua kata dasar yang dirangkaikan untuk membentuk satu kata baru yang ditulis secara berpisah. Maksudnya ada dua kata dasar. Kalau kita tulis sendiri-sendiri pun dia membawa maksud yang sendiri, tetapi apabila digabungkan dia juga membawa satu maksud yang lain. Tapi dieja secara berpisah. Maksudnya kita ada dua perkataan. Contoh dia buku tulis, dua perkataan dieja berpisah, tetapi hanya satu makna. Buku tulis. Apa maksud buku tulis? Buku tulis kita lah, buku yang ada garis-garis petak semua tu lah, itu buku tulis. Kalau cikgu tulis buku saja, okey, kita faham buku saja adalah buku, macam-macam jenis buku ada. Kalau tulis pun kita faham, tulis itu kita menulis. Jadi bila dicantumkan, dia menjadi sesuatu yang baru, itu buku tulis.
Macam rumah pangsa, sama juga rumah pangsa, meja tulis, guru besar. Guru besar ni satu orang. Kalau guru pun besar, satu orang. Kalau besar sendiri pun kita faham maksud dia. Kalau guru sendiri pun kita faham maksud dia. Dan bila kita gabungkan, dia membawa maksud yang lain. Bukan maksud lain, lebih spesifik lah, lebih terperinci. Guru besar. Itu kita faham. Bila disebutkan bebas, maknanya dia tidak bercantum, dia berasing ataupun dia terpisah. Itu bebas. Kata majmuk bebas. Untuk lagi faham, kata majmuk ialah gabungan dua kata dasar. Okey, faham? Dua kata dasar. Bebas pula adalah ia tidak bercantum. Jadi kata majmuk bebas ialah dua kata dasar yang dicantum, yang dirangkaikan. Dirangkaikan maknanya diletakkan dalam satu kali sekali lah, letak sekali, tetapi tidak dicantum, dia dipisahkan. Itu benarnya bebas. Okey, satu lagi apa tadi? Kata majmuk mantap. Kita faham tadi kata majmuk dua kata dasar yang dirangkaikan. Okey, faham? Mantap. Kita kena faham mantap pula lah. Okey, maksud dia dua kata dasar yang ditulis, betul, kata majmuk secara bercantum. Okey, mantap ini adalah bercantum. Sama juga dua kata dasar tapi dicantumkan menjadi seolah-olah satu perkataan. Contoh, beritahu. Beritahu ni ada dua kata dasar, itu beri, memberi, diberi. Okey, beri, tahu. Saya tahu, mengetahui, tahulah, tahu kan, dua. Tapi dicantumkan jadi beritahu. Ini adalah yang mantap, maksudnya bercantum. Seterusnya, bumi putera. Bumi, bumi setelah kita tahu bumi lah. Putera ni anak lelaki, kan? Jadi bila dicantumkan jadi bumi putera, ada membawa maksud yang lain. Kaki tangan, kaki kita ada kaki, tangan kita ada tangan. Kaki tangan membawa maksud yang lain, tapi digabungkan menjadikan perkataan majmuk mantap. Kita ada olahraga, matahari, Suruhanjaya, Pesuruhjaya. Semua ni adalah gabungan daripada dua kata dasar tetapi dicantumkan. Itu membawa maksud mantap. Kata majmuk mantap. Kata, ingat ya, bila kata majmuk ini adalah dua kata yang ditulis, yang bersama ada mantap itu bercantum ataupun bebas itu dipisah. Itu saja yang kita perlu tahu ya. Jadi kita dah faham kata majmuk, seterusnya kita kena ingat lagi apa itu mantap, apa itu bebas. Jadi dalam teks ini diberikan guru besar. Guru besar ni apa? Betul. Siapa yang jawab betul lah. Bebas. Sebab apa? Dia tidak bercantum. Sukarela? Kalau dah bebas, sukarela pun mantap lah. Sebab sukarela ni dicantum. Ini mantap. Ini mantap. Ini bebas. Jadi dalam ni ada beberapa lagi kata majmuk yang tidak diwarnakan. Jadi aktiviti kita cikgu akan bantu kamu untuk mengenal pasti yang mana lagi kata majmuk. Kita kenal pasti dulu kata majmuk, dan selepas tu kita akan asingkan mengikut kelas dia, iaitu majmuk bebas dan majmuk mantap. Okey, yang pertama jadi tanggungjawab. Tanggungjawab adalah satu kata majmuk sebab mempunyai dua kata dasar, tanggung dengan jawab. Seterusnya buku tulis, dua kata dasar iaitu buku dan tulis. Ia menjadi kata majmuk. Seterusnya setia usaha pun ada dua kata dasar iaitu setia dan usaha. Seterusnya warga negara iaitu warga dan negara. Antara bangsa, sebab dia ada dua juga, antara dan ada bangsa. Borang pernyataan, ada dua juga, ada borang, ada pernyataan. Dan ada urus setia, ada urus dan ada setia. Kita tambahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tambahan kata majmuk. Kata majmuk macam mana kita nak kena pasti? Kita ingat, bila bercantum itu mantap, bila berasing itu bebas. Jadi ini apa? Mantap. Ini bebas. Mantap. 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 Bebas. Bebas. Okey, jadi kita senaraikan dia lah. Kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap. Kata majmuk bebas seperti yang diberikan guru besar, rumah pangsa. Lepas tu kita taling lagi buku tulis, borang penyertaan, urus
dia. Ini adalah kata yang bebas sebab dia berasing, dia tidak dicantumkan. Seterusnya untuk kata majmuk mantap yang diberi sukarela, kerjasama, ditambah lagi tanggungjawab, setiausaha, warga negara dan antarabangsa. Jadi untuk pelajaran kita hari ini, cikgu harap murid-murid dapat memahami dan mengetahui macam mana untuk mengenal pasti kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap. Apa yang perlu yang betul-betul murid fahami ialah kata majmuk ialah gabungan dua kata dasar. Bila kita jumpa perkataan yang digabungkan dua kata dasar, dan di situ kita akan kelaskan kepada bebas atau mantap. Apabila dia berasing, kita letakkan sebagai kata majmuk bebas. Bila dicantumkan, kita letakkan sebagai kata majmuk mantap. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Cikgu harap murid-murid akan sentiasa ceria dalam pembelajaran yang akan datang dan sentiasa untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. InsyaAllah. Selamat belajar. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.